أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا الحديث الحمد لله semua kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selaku amal syukur itu, semoganya Allah menghidupkan hati kita. Semoganya Allah menghidupkan, Allah jagakan hati kita. Oleh kerananya kebesaran kita saat itu di situlah. Itu dia sebab Nabi kata sesungguhnya ada di dalam orang seorang itu adanya setoka mudrah. Mudrah ni asalnya daging daging setoka, maksudnya jantung. Ia ada di dalam kita masing-masing itu merupakan satu bekas. Ya Allah mengisikan di dalamnya itu benda-benda yang dia panggil daqaiqin ni'am, duduk di situ. Semacam mana dah kita maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala dibelah pada malam Isra, bukan hanya belah semata-mata nak menyuci, tak. Bukan semata hanya nak menyuci daripada
daripada najis, daripada darah semata-mata, tak sekali. Di samping menyuci itu, Jibril, Allah perintah kepada Jibrilnya suruh bubuh di dalam tunya ilmu, isikan pulanya iman, Islam, ma'rifah, lagi pulanya apa dia panggil semua. Ada semua orang panggil daqaiqin ni'am, nikmat yang seni-seni, Allah perintah kepada Jibrilnya supaya mengisi kepadanya pada malam itu. Itu merupakan satu nikmat yang Allah beri kepada dianya, beri ilmu dengan tidak ada usaha begitu banyak. Itu dia. Dan Tuhan beri makrifah yang tinggi kepada Nabi pun dengan tidak begitu usahanya. Maknanya Tuhan beri laduni kepada dia tu, makna boleh banyak. Tapi walau bagaimanapun Nabi ni orang yang berusaha. Nabi ni orang yang bersungguh di dalam syukur nikmat Allah. Dalilnya tengok Aisyah kata, ya hai Rasulullah, gana gitu lalu siapa mu ni semaya mu ni bekak dua kakinya, sedangkan mu ni Allah ampun dah. Tu dia, dulu dia pun Allah ampun dah kesalahanmunya. Kalau mu tak buat selera ni pun Tuhan ampun kesalahan kamu, Tuhan maaf kesalahan kamu. Gananya begitu lalu. Itulah Nabi beritahu kepada dianya, dia ni salah seorang daripada hamba Allah yang syakur, yang amat nak terima kasih kepada Allah yang Tuhan beri kepada dia tu, beberapa nikmat yang keseni-seni tu banyak sekali. Selain daripada nikmat Nabi, nikmat Rasul apa tu banyak yang Tuhan beri ke dianya, hak yang kita tak nampak nak tengok. Dia semacam ilmu yang ada pada dia, bukan dia bergari dengan mata kasar. Dia sebab kalau bergari sungguh, mana orang kurih tak katalah klianya gila dan sebagainya. Ni kata gila, ni kata kahin, tuk nujung. Tu dia, ni kata tukar kahin, sihir, tukar nujung. Sahirun, sihir, kahin, nujung. Hajat ni kata, itu tuduhan. Bukan maksud mereka nak puji Nabi, mereka nak tuduh. Ia tak puji dengan rupa sahirun, ia tak puji dengan rupa kahinun, ia puji dengan rupa lain. Tapi mereka tak ada kehendak balik puji Rasul, mereka nak mengkeji doisam, ia panggil. Inilah kedudukan di zaman itu. Baik, kemudian kita patah klik kepada asalnya. Jadi kita nak gini naknya beri senantiasa, Allahnya senantiasa beri kepada kita ni, boleh kita terima kasih tiap-tiap masa, tiap-tiap saat. Dia sama ada sarra, sama ada darra, nak minta kedua-dua tu ada, sama hai Tuhan. Bukan kata masa kami dapat untung laba kami puji Allah, bila kami menega, dijinggerak misalnya, kami tak puji Allah. Bukan, semua dari Allah. Tuhan beri laba, ujian. Tuhan beri rugi, ujian juga, uji dari Allah. Bila uji dari Allah, takkan nak jadi tak baik, sebab yang menguji itu yang lebih bijak. Bila yang menguji itu lebih bijak, perbuatan semua dia menzahir kebijakan dia. Tak ada apa, orang panggil kena dah dengan tepat orang panggil. Walaupun kita kata rasa tak memuah, tak puas hati tu pada satu ketika, ya sebenarnya ia dah puas hati dah. Apa yang dibuat oleh Allah semua tu adalah puas hatinya kita deh. Baik. Kemudian kita kata sesudah daripada itu, sebab apa boleh kita kata dengan sebab kita syukur ni Allah jagakan hati kita daripada mati. Orang panggil ni dia takut. Dia orang dia usung mari tu hak nama lain dah, katakanlah nama 2, nama 3 dah mati hak lagu tu. Dia kita dak beringatnya jangan derah sangat naik mutu kereta tu.
Bukan kita dak pakat dak pesan memesan di antara salah satu ke buat kerja gapo nak manyak nak gapo beringat weh bimbang takut jatuh takut gapo dak bimbang takut mati tu sangat-sangatnya. Tengok sebagai ibu orang sebagai ibu bapa duk lari kepada anak hawa jangan deras sangat naik motor kereta tu bimbang. Tengok wicerak nak lakah nak gapo tengok wicerak nak caping juga tak ada arah dia kata beringat lepas beringat kita sebagai orang tua ni itu gapo tu pau kitanya takut timbul kemalangan. Bila timbul kemalangan hasilnya daripada kemalangan itulah timbulnya mati gelak. Jadi tepat hak tak takut mati itulah. Maka mati tu ulama kata nama dua. Nama satunya hak takut sekali. Dia panggil mati tuai hidup. Dia semacam mana Tuhan ada cerita dalam ayat kata innaka la tusmi'ul mauta ya Muhammad. Kamu nak beri dengar kepada orang mati tidak boleh. Gapo kamu nak beri dengar pada orang mati tidak boleh. Maknanya kamu nak usaha supaya mereka terima ajaran kamu tak boleh. Hak tu bukan kerjamu. Mu nak beri dia terima tak boleh. Dia tu siapa? Al-mauta, orang yang mati. Maka ulama kata al-mauta di situ bukan makna mati tak bernafas tak bernyawa, bukan. Mati itu makna boleh berjalan. Orang tu boleh berjalan. Orang tu boleh bercakap dengan kamu. Dia dak kata kamu. Dia dak cerca kepadamu. Itu dia. Tapi orang tu Allah gelarnya al-mauta. Orang mati dah orang tu. Maka orang tu mana orang musyrikun. Orang syirik dengan Allah. Orang tak beriman kepada Allah. Itulah orang panggil orang al-mauta. Mana orang tu mu nak beri dengar dia tak boleh. Mana mu nak dia terima ajaranmu hai Muhammad tak boleh. Mana kalau aku tak tunjuk kepada mereka nak terima tak boleh. Walaupun mu tu kandaklah mu sebab khijamu adalah mengajak kepada beriman, mengajak kepada baik. Itulah khijamu. Comel dah, bagus dah, kena dah khijamu. Tapi mu nak dia terima tak boleh. Hak tu atas kehendak aku. Sebab mereka tu mati. Tu tepat kita nak katakan mati tu apa tu? Mati hati. Itu hak takutnya. Sebab mereka tak terima dah. Yang tak terima dah. Sampai Tuhan gelar kata al-mauta innaka la tusmi'ul mauta. Hak ni lah. Orang panggil kita duk bimbang, duk gapo saat ni itulah. Takut kita pergi bijak nak jaga hak lain, kita jaga boleh. Dia suruh kita apa? Kayak pap dia panggil dah anggota kita semua ke. Waktu pagi, waktu petang bukan suruh kita riadah. Dia supaya anggota jadi sehat, anggota tangan pun sehat, anggota kepala pun sehat, anggota kaki pun sehat. Apa tu? Ada dengan melalui kayak pap bambat kita sendiri ni supaya nak jadi sehat dalam tubuh badan kita. Ingat dalam tubuh badan kita ni ada lagi yang perlu kepada sihat. Selain daripada tangan kita, selain daripada kaki tangan kita semua nak kepada kesihatan. Akal yang ada pada kita, hati yang ada pada kita ni perlu lagi kepada kesihatan. Bila perlu kepada kesihatan maknanya satu kerja yang kita kena jaga dia. Satu amalan yang kita kena jaga dia supaya hati tu sihat. Bila hati tu sihat, insya-Allah segala anggota zahir pun sihat. Apa kita nak royak? Jadi bahagia zahir pun kita nak. Kita nak mana? Tangan kita akak boleh, letak boleh, kita nak sihat tangan. Begitu juga disuruh kita sihat, diperintah kepada kita kena puasa, melalui puasa timbul kesihatan. Sumu tasihhu, tubik mari puasalah kamu hei manusia, nescaya kamu dapat kesihatan. Pada zahir-zahirnya sihat badan, zahirnya bila kita puasa hasilnya boleh sihat badan dia orang panggil dengan sebab kita puasa. Tengok orang darah tinggi gapo tu kan dia boleh beroak je lain dah lah.
Daripada 100 ni 7 8 tegak ni turunlah, tak banyak pun 10 turun dah dengan sebab kita ni berok. Tu dia ni orang panggil sehat. Ni orang panggil sehat. Dengan sebab kita lapar, kesihatan dia mari. Paling kurang kita kata boleh kita kena orang tak sihat. Boleh kita kena orang lapar, orang panggil. Kita kena bila kita dapat lapar. Demo tu dia lapar lama dah. Kita ni baru hanya berapa puluh hari je kita dah lapar. Jadi boleh kita rasa lapar demo dengan lapar kita ni adalah sama sahaja. Dia orang panggil nak menimbul kesihatan juga. Orang panggil hati tu. Lalu tu baik. Kita ambil daripada perkataan Ibrahim bin Adham tu dia kata. Jadi maksud hak dia katanya, kalaulah kita tu tak syukur, dia panggil mati hati. Dia ni panggil membawa kepada mati hati. Dia cerita lagu ni. Dia cerita hak yang paling makruhnya. Dia salah seorang lah daripada orang ahli tasawuf, orang yang tinggi maqam dengan Allah Subhanahu wa ta'alanya. Jadi semua orang tahulah bila orang yang mengaji lah, pendek kata orang duk mengaji di pondok mana pun dia kebanyakan tahulah. Dia tipai sejarah bagi Ibrahim bin Adham ni. Mana orang tahu sangat dia ni. Kalau kita nak rekas-rekas cerita dianya, jadi tak kala orang-orang ahli Basrah di zaman tu dia berjalan. Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Dia berjalan ke kedai-kedai negara Basrah tu lah. Tu dia ni orang alim, dia orang kebolehan, orang mana orang dunia kena, masyarakat orang kena dia lah. Apa dia ni orang bijak, orang cukup tah dia seorang ni. Jadi bila ginilah supaya kita kata orang kena mari tempat kita ke. Inilah ni orang yang duk timurnya, ni orang duk kedebanya begini pas dia mari di tempat kita tu ke Allah pun nak kata ahli kampung tu ni pakat tubik mari buat sambut tanya. Ada siapa ada soalan nak tanya nak gapo boleh tanya sebab dia mari dah hari ni. Terbanding-bandingnya pas dia nak mari pula tu bukan mudah supaya ni lain kali nak mari pula bila lagi seolahnya. Tak kala Ibrahim bin Adham dia keluar terbit pergi berjalan di aswaqil Basrah, ke kedai-kedai negara Basrah di zaman itu. Fajtama'an nasu ilaih, maka beripung oleh manusia tegak ke dia, beripung manusia tu untuk nak buat soalan lah. Tu dia deh gelar dia ni Aba Ishaq. Pak Ishaq, mana anak dia Ishaq. Tak kala dia terbit mari di kedai Basrah saat itu. Jadi pajtama'ulah, beripunglah pajtama'an nas lah, maka beripunglah manusia ilaihi lah. Supaya kita lah nak pengen orang timur darah mari gapo mari tempat kita deh. Tu kecek bak darah habak orang molek pula. Tok guru besar tu mari, orang terkenal tu mari tempat kita dah. Yang mari nak ceramah tempat kita dah. Mari kita pergi berjumpa dengan dia. Kalau boleh kita bertemu dengan dia, bersalam, musafahah dengan dia. Boleh kita soal jawab dengan dia. Tetamnang tu lah maknanya. Lalu tu tak kala Ibrahim terbit mari di kedai Basrah saat itu. Faqalu lahu, maka katalah mereka itu ahli Basrah. Qalu tu makna tanyalah. Tu dia kata kena. dia kata ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq. Jadi anak dia nama Ishaq juga dia panggil Aba Ishaq lah, semacam mana Nabi kita ke. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anak dia ada nama Qasim. Dia Qasim anak Nabi, digelar Nabi ni Abul Qasim. Ya Abul Qasim, hei bapa Qasim. Dah dia ni ada anak nama Ishaq, gelarnya ya Aba Ishaq. Dia orang tanya dia, wahai Aba Ishaq. Maknanya demo ni tanya kan? Allah kata dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Hebat orang tanya mengenai dengan ayat ni. Ud'uni astajib lakum. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Bila Tuhan kata ud'uni astajib lakum, wa nahnu munzu dahrin, dia kata nad'u fala yustajabu lana. Ya kami dak berdoa bagi Allah ni bertahun mari dah.
Ya Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Minta olehmu akan daku, nescaya aku perkenalkan akan kamu. Mu minta aku terima, mu minta aku terima. Di tempat kita dak nak lek hujung ni, tapi terpaksa kita kena lui lek depan dulu. Pak kita nak di hujung lagi. Nak kecek bak syukur ni. Kita pagi-pagi kena kecek bak syukur dulu. Tak boleh pergi. Nak pergi lepas pada bak syukur tak boleh. Jadi apa nak royak? Jadi tak kalau orang tanya, "Hei Abah Ishaq, ya kami, ya Allah Taala kata ud'uni astajib lakum." Bahasa kitanya, "Mumintalah akan daku hei manusia, mumintalah akan daku hei manusia." Bila meminta astajib lakum, mana aku perkenalkan bagi kamu. Kalau meminta aku terima, meminta aku terima, meminta aku terima. Ni kotkin ya Allah Taala isi dalam Al-Quran sebagai baniyat katanya, siapa yang minta aku terima. Itu dia deh. Tak ada apa lek Tuhan, tak ada masalah. Sebab ia tak kotnya meminta aku terima. Bila meminta aku terima. Sebab tu disuruh kita berdoa tu. Wala la ta'jizu fid du'a. Nabi kata mu jangan lemah. Mu jangan lemah pada berdoa gitu. Lepas tu puak ahli Basrah katakan, wa nahnu munzu dahrin nad'u, kami ni semenjak daripada bertahun mari dah kami dak berdoa, he Abul Qasim, kami dak berdoa mari bertahun-tahun mari dah, tak ada boleh tengok kata diterimakan bagi kami, tak ada boleh tengok. Ni serupa juga dengan kita buat dakwah kata kami dak berdoa mari bertahun-tahun mari dah, tak ada boleh. Jangan kata gitu deh, sekurang-kurang jangan kata Tuhan tak terima gitu. Makna kalau kita lagu tu mana kita suka jahat pula. Gana Tuhan cakap nak terima tak terima. Gana kata nak terima tak terima pula dah. Jangan kata gitu. Dia adalah sebab-sebab yang kitanya. Bukan balik Allah Ta'ala. Balik kita kena teh juga, kena kira juga balik kita. Tu dia lagi dia buat sedap kata, tengok Tuhan suruh kita kata nak terima, pas tak ada terima. Kita ni berdoa mari semejak ke semejak lagi tak terima. Jangan dia buat gitu. Tapi oleh kerana ahli Basrah mari muskil, mari tanya tok guru dia. Mari tanya seorang alim nama Ibrahim bin Adham tadi itu. Lalu itulah bila tanya orang alim dia tak sialah. Hak dia membuat mata sebanyak tu dia akan buat syarah lebih lipat, lebih ganda, lebih lebar daripada hak demo soal begitu pendek. Tapi Ibrahim bin Adham dia jawabnya hebat, dia jawab. Inilah boleh kita ambil jawab kalau sekiranya kalau orang soal kita kenapa kita ada berdoa Tuhan tak terima. Kerana kita ada minta Tuhan tak terima. Balik Tuhan ke mi panha luar lek kita ni mi panha dia panggil. Lek siapa? Lek dia ke lek kita? Lalu tu balik Bapa Ibrahim bin Adham kata, "Hei ahlal Basrah, ya ahlal Basrah, ingat," dia kata, "matat qulubukum fi asyrati asya'." Dia kata, mati hati kamu ni pada 10 perkara, dia kata. Siap tengok. Jadi mati hati kamu ni pada 10 perkara. Mana 10 perkara ni mati hati kamu. Itu dia. Jadi makna katanya bukunya dengan sebab-sebab 10 perkara ni, 10 perkara ni hati mati kamu. Bila hati mati kamunya kaifa yustajabu du'aukum. Betapakah nak diterimakan doa kamu? Bila kamu tu hati mati, mu tak ada berdoa dengan hati, sekali mu berdoa dengan lidah ya. Kalau gitu, kalau hatimu tu mati, sekadar meminta dengan lidah, hati tak sampai ke hati, orang panggil lidah tak sampai ke hati. Ini orang panggil qalbin ghafil, hati yang lalai, hak ni tak diterima. Ya Tuhan kata terima tu daripada hati tidak lalai, daripada hati tidak mati, barulah Allah Ta'ala terima. Kalaulah yang berdoa tu hati dia mati, maknanya Tuhan tak terima. Bukan mana berplong balik Allah Ta'ala, bukan lek kita. Jadi pada maknanya hatimu ni mati dah dengan sebab 10 perkara ni. Allah tu dia deh.
Lepas tu nak kena atas kita ke tak tahulah ni. Cuba tengok. Ya bila 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yang ke-9 hak kita dah nak kecek pagi ni ya. Dia siapa tahu nak sampai 10 tu ya 9 dulu kan. Lepas tu kita kecek satu-satu. Tak apa. Satunya dia kata al-awwal. Araftumullah wa lam tu'tuhu haqqah. Dia kata kamu kena akal Allah, mu kena Tuhan, mu dakwa kata mu kena Allah, walam tu'tuhu haqqah, mu tak beri hak dia. Mana hak Tuhan? Tu dia. Mana hak Tuhan? Tengok hak Allah Taala, hak yami hak yanaknya, kita ibadah kepada dia, jangan duk syirik dengan dia. Ibadah kepada Allah, jangan duk syirik dengan Allah. Ni hak Tuhan dia tak beri ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tu syirik jali. Allah tidak ampun an yushraka bihi, bahawa disyirik, dia menyengutui dengan Allah akan sesuatu. Tu dia. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Mana kalau syirik Tuhan tidak ampun, ni Tuhan marah. Bila mu kena dia dah, mu kena camping di molek. Bila mu kena Allah, mu tidak menunai akan hak Allah. Mana hak Allah yang wajib di atas mu ni banyak lagi hak Tuhan wajib mu tak ada tunai. Sedangkan mu kena molek, dia yang wajib pada kamu, wajib tu wajib ni. Siapa yang mewajibkan? Allah. Lepas tu mu kena setara mana? Kerana mu hidup kena Tuhan, mu tak tunai hak dia wajib. Kalau kita kecek hak makan zahir dulu, berapa banyak hak wajib kita tak buat, berapa banyak benda hak dilarang kita pergi buat. Apa orang panggil kena gapo lagu ni? Dia hak tuai larang kita pergi buat, hak tuai perintah suruh buat kita tak buat. Lepas tu makna kena sungguh ke tak lagu ni? Kalau betul-betul kita kena sungguh, kita tak boleh buat benda hak dia larang. Kita kena taat perkara hak dia perintah, sebab kita kena tuai. Bila kita kena tuai, makna apa hak yang kita kena tuai, apa hak tuai perintah, makna kita kena tunai. Di sini panggil kondeng ni kita pan mai pan je panggil. Ni lah orang panggil, kalau kita seruk panak-panaknya, kalulah nak beri Tuhan terima doa kita ni, seruk bab orang panggil kau dua mudah-mudah san-san katanya. Kalau tak lakah 10 pound ni, don orang panggil apa? Siang doa kita ni dengan terima tak terima. Ni kalau mengikut pendapat hak Ibrahim bin Adham ni, kalau tak lakah 10 ni, siang tak apa dia panggil, doa kita ni boleh jadi Tuhan tak terima. Ni jadi punah jalan sini, kena Allah tak menunai hak Allah. Jadi hak Allah ni, hak yang wajib di atas kita nya banyak perkara. Satu kena dia, tu wajib juga. Kalau kita kena kita taat apa hak dia perintah. Bila kita kena dah, maknanya kalau tak buat hak yang diperintah, supaya tak kena. Sebab tu dia salah, sebab tu dia murih. Supaya kita kena Tuhan tak puasa ni, murih dia. Kena Allah tak semaya, murih dia. Kena Tuhan tak keluar zakat, murih dia. Sebab kalau kena sungguhnya, ya kena buat apa yang diperintah, apa yang dilarang kena patih. Walah setuju pun, walah nafsu setuju pun, kena kita patih. Sebab benda ni hak dia larang. Sini cuba kita hak dak dengar dah ni, cuba kita fikir tengok, cuba kita renung tengok, buat kelop kunhan, lalu kita kai taukab nak tubik berapa kita ni. Arabtumullah wa lam tuaddu haqqah. Jadi kondom ni kita tatkat bila bangti kita punah tadi. Tengok dalam kita ada puasa ni. Dalam kita ada puasa ni, kadang-kadang kita ambil peluang lagi. Peluang mana? Peluang mata, peluang telinga, peluang lidah. Lidah kita kecek benda-benda yang tak menjadi, tak diredai. Lidah kita ucap benda yang tak disetujui. Itu orang panggil tidak menunai juga, orang panggil lagu tu. Dengan mana kita lawan dia, lawan benda larang, orang panggil. Itu dia deh. Pas payah kita buat amal pula dah. Hidup kerana orang lain pula dah.
Lawai pula dah situ. Kita kena buat amal kerana Allah, sebab dia yang memerintah. Bila Allah yang memerintah, Allah perintah suruh kita amalkan. Jangan kita buat kerana yang lain. Sebab kalau kita buat kerana yang lain, dia punah jalan lah. Moga dia buat, Yesus kita buat kerana dia. Lillah. Zikir pun lillah. Semaya puasa pun lillah. Pergi buat serelah tak lain. Orang panggil. Dia panggil selera tu. Apa kalau Tuhan tak terima, tak ada masalah. Moga kita silap dah ni. Tu dia nah. Oleh yang demikian kita koi perap sebab kitanya cuba kita perap molek hati kita kena Allah setara mana, lepas tu kita menunaikan hak dia wajib atas kita setara mana, hak dia suruh kita setara mana, kalau kita boleh berihan catkan benda tu setara mana boleh kita berihan. Ni bimbanglah takut jadi mati hati semacam mana Ibrahim kata ni gak. Kalaulah kita kena Allah tak menunaikan hak dia, okat hati kita nak mati wala iyazabillah. Bila mati hati tak ada kena kecek dah lah. Tu dia deh, tak ada kena kecek dah lah kalau mati hati gak. Sebab tu gak, sebab dia berdoa ya Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Senantiasa Nabi dia berdoa dengan doa tu. Sedangkan rakyat dia tak berdoa lagu tu pun tak ada masalah dah. Tapi oleh kerana mereka penhuang terhadap kita ni, ummah di belakang hari ni, selepas daripada dia mati ni, berapa juta pula umat yang timbul lepas pada dia. Sebab tu mereka dia rasa rusing. Mereka rusing. Bila dia rusing, sebab tu dia berdoa. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Tadi ya. Rabbana afrigh alaina sabra وتوفنا مسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dua doa ni kita kena kuat semua. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tadi ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni dua doa ni kita kena kapuh semua, kapuh semua. Jadi kalau boleh dia panggil handphone dua ni gak mana hati kita ni alhamdulillah. Tadi ya, minta Tuhan jangan la tuzigh qulubana, ya Allah kamu jangan mencondonglah hati kami ni setelah kami dah beriman dah denganmu, kami kenal dah katamu ni tak begitu tak begini, bersalah dengan sekalian makhluk begini, kami dah pegang ni kena dah comel dah, mu jangan mencondonglah hati kami hai Tuhan, nama kami dah pegang molek-molek dah, lepas tu mu pergi senyah sampai ke sengit pegangnya kami ya Allah. Oh jangan lagu tu. Dia pegang molek-molek dah dekat ni mari ya ke tak ya gak. Sengit hati kami daripada benar hai Tuhan. Oh janganlah ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Setelah kamu tunjuk dah kami, mu hidayah dah kepada kami ya Allah, jalan-jalan sebenar cukup molek dah, mu beri nampak dah, mu jangan mencondonglah hati kami ya Allah. Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dia mu berilah kepada kami ya Allah rahmah, kasih belah. Itu dia kasih belah ke kami ya Allah. Innaka antal wahhab. Munglah sangat memberi. Lain padamu tak ada nak sifat al-wahhab, tak ada. Sekadar wahib gitu maunya, mauhub. Wahib mauhubullah gitu je. Al-wahhab tak ada orang lain selain padamu ya Allah. Innaka antal wahhab. Wahhab tu mana? Ya sangat memberi, sangat memberi. Nah, ingat molek puak kita deh, mana satunya kita kena Allah, kena menunaikan hak Allah. Deh supaya kita kata kita orang menega. Kita orang menega. Bila menega dah Tuhan wajib di atas orang menega kena
tolong. Mana kena anfiqu mimma, kena belanja, kena keluar zakat. Wa atuz zakah, kena keluar zakat. Tu bila kena tu saya kita nak keluar. Nak keluar kerana kita waktu ambil zakat 1 juta. Ada ke tak zakat? Ya, zakat 1 juta ada. Tu dia. Mana zakat juta? Kalau 1 juta 25,000 zakat. 10 juta 250, 20 juta 1 juta zakat. Jadi zakat 1 juta ni sayalah bagi orang-orang nak boleh dapat 1 juta ni. Ya, tak boleh saya sebab kita kena kepada Allah. Kena Allah. Lepas tu waktu ambil zakat 1 juta saat ni tu siapa yang memerintahkan? Allah. Bila kita kena betul-betul kita kena dia. Kita nak gidak saya nak beri zakat 1 juta. Tak boleh bunyi bukan hak kita. Katakanlah 1 juta zakat. Bukan hak kita. Hak fakir miskin. Tu. Tu dia bukan hak kita. Kalau mereka tergebuk ambil tangan pun tak ada salah dah orang panggil. Kita dah bawa zakat nak pergi ke orang tu misalnya beruh ni senjah dia. Lepas tu orang juru senjah tu dia orang fakir miskin. Tu dia. Adakah salah lek dia? Salah kerana moga dia ambil hak dia. Dia ambil hak dia bukan ambil hak kita. Kita je bawa nak pergi ke dia, nak pergi ke budak tu. Lepas tu dia ambil senjah peruh jalan dia. Dia ambil hak dia, orang panggil. Dia ambil hak dia. Ya sebab dia ni orang boleh makan zakat. Bila orang ni boleh makan zakat, mana dia ambil hak dia, bukan hak kita. Lepas dia ambil hak dia, takkan lagi dia salah. Tak salah moga dia ambil hak dia. Tu ulama dia hukum lah. Mana ulama kata, ia tak ada salah dia. Sebab tu kita kena tuai molek. Lepas tu kena hak dia puji atas kita. Hak yang Tuhan puji atas kita, gapo? Bila kita kena dia sungguh, kita boleh buat hak orang panggil. Tapi kalau kena tak sungguh, itu dia. Ya payahlah nak dia buat hak ni kalau tak kena sungguhnya. Setara kena lagi pun kadang nak buat tak boleh. Apa tak kena? Satu. Ni baru satu je baru. Sebab ni lah boleh hati kita nak mati. Ni kena ingat molek. 10 sud ni kita kena jaga molek, takut jadi punah hati kita. Yang keduanya, qara'tumul Quran walam ta'malu bih, kata Ibrahim tadi. Mu ni baca Quran, wahai ahli Basrah, puak kamu ni aku tahulah mereka puak kamu dak amal dengan Al-Quran, mu dak baca, mu dak amal dengan baca Quran. Qara'tumul Quran walam ta'malu bihi, mana mu ni baca Quran tapi mu tak ada amal dengan Al-Quran. Jadi mu tak ada amal dengan muktada Quran. Mana? Pas dalam Quran pula dah banyak hak dia suruh dengan secara wajib pun banyak. Suruh dengan secara sunat pun banyak. Suruh dengan cara harus pun banyak. Jadi banyak lagi hak mu tak ada mengikut ajaran Al-Quran. Sedangkan kamu ni baca ya, mu baca saja. Je mu tak ada amal dengan isi Quran. Sebab tu kamu ni hati kamu ni mati. Mu baca Quran saja aja. Mu tak ada amal dengan isi Quran. Apa artinya kita baca lagu tu? Ni orang panggil kita nak perap sebab dinfa kita, mana hati kita kena perap molek tu. Bila kita baca Al-Quran, tengok hak Tuhan sebut orang iman hak sungguh. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila dibaca Al-Quran, hati mereka tu gementar. Hati mereka tu gementar dengan sebab iman yang ada pada mereka tu sungguh. Orang panggil iman hak kualiti sungguh. Iman hak kualitas sungguh. Iman hak mi kunapap sungguh. Itu dia. Jadi jangan dia di periman. Jika dia di periman, kunapap kita kurang. Ni satu masalah juga orang panggil di periman. Kalau kita nak beli baju pun dia ni betul kilo tu. Hak ni 50 kilo. Dia kata banyak pada hak tu 20. Tengok 50 kilo ni aku. Ya periman dia. Kunapap dia sama ke tak dengan hak 20 kilo ni. Kalau orang hak pahal tunggu di kunapap dia akan ambil hak 20 kilo, dia tinggal hak 50. Sabah hak ni kan tualik je. Dia panggil banyak. Aku ya 50 kilo. Tapi isi dia ada di hak ni. Kunapap dia di hak ni. Dia. Kalau misal kita kata kita bacanya habis satu khotam misalnya, tapi amal dengan barang dalam tu kita tak ada amal. Ni orang panggil panha juga kita. Jadi baca kena,
tak kena betul, tak amal, tak kerja, tak mengikut ajaran Al-Quran. Mana Quran suruh begini, kita suruh begini lain. Contoh, kita contoh. Tuhan kata la ta'kulu amwalal yatama zulman. Quran kita dak baca. Mimelah kalau kita khatam Al-Quran. Supaya kita kata khatam Quran, mana boleh baca daripada awal sampai ke akhir. Mimelah. Tiba-tibanya kita temu dalam Al-Quran la ta'kulu amwalal yatama. Mu jangan dia makan harta anak yatim, pas kita makan tak? Tiba-tiba kita gidak guna harta anak yatim zulman, dengan cara zalim. Gidak pelakai ambil harta dia mari, tak boleh. Tengok kalau kita nak keluar zakat harta anak yatim, misal katanya kita nak beli berapa, nak ambil berah, moga berah dia ada ke, misalnya kita ambil duit dia, ambil berah dia lebih daripada 2 kilo 7 gram. 2 kilo 7 gram. Ataupun kita suka berah dia nya segatel pakai parah 4 cupok, bukan 3 cupok sekopi dak. Itu tak boleh megah dia. Sebab kita nak keluar zakat fitrah dia, ambil harta dia, sebab harta dia ada. Bila ambil harta dia ada, kita pergi ambil 4 cupok betul-betul. Tak ada 3 cupok sekopi dak. Makna kita pergi makan harta dia, tak boleh. Sedangkan dalam Al-Quran la ta'kulu amwalal yatama zulman. Kita nak pergi ambil harta lagi dia belalah nak buat khairat. Bukan khairat kena bukan hak kita, hak dia. Pas dia izin tak sah. Bila dia izin tak sah, kita pergi buat khairat harta anak yatim, tak boleh. So yang kedua pula, bila seorang mati tiba-tiba kita gidak gapo dia panggil dia buat tunggu kubur, gidak buat ambil duit tu, ambil duit gemullah tu. Ziarah kubur, tunggu kubur, berapa semua sekali tu. Gidak ambil, gidak masuk dengan harta anak yatim. Tak boleh juga. Sedangkan benda-benda nak khairat, nak sedekah, nak gapo dia tak boleh dengan harta orang, tak boleh. Mana ini harta anak yatim, belum lagi pada bagi saka. Bila pak dia mati tinggallah anak dia. Kita pergi ambil lebih kota. Kita ambil sedekah pada hari itu banyak sampai ratus-ratus ribu nak kita guna hari itu. Sedangkan kita guna hari itu harta siapa? Ambil harta mayat. Harta mayat sana itu ia bukan siapa tanggung tu, sebab dia ada anak yatim. Bila dia ada anak yatim, kita nak ambil harta peninggalan mayat, hak gi tarikah kepada yatim tu, ya tak boleh. Pas kita pergi buat lagu tu, ambil harta ni. Boh kata gitu. Belaga dengan ayat. Ayat kata jangan makan harta anak yatim, kita pergi makan. Kita pergi buat khija, kita pergi gunakan harta dia. Hati belaga, hati orang panggil membaca Quran, mu tak ada amal dengan Quran. Walam ta'malu bih, mu tak ada amal dengan dia. Sedangkan mu baca. Qara'tumul Quran walam ta'malu bihi. Ni sebab ni dah panggil pucanya bolehnya hati kamu mati. Bila puca daripada sini hati kamu ni mati, sebab tu doa kamu ditolakkan. Ni Ibrahim bin Adham dia tolong cicing kepada ahli Basrah, sebab apa mereka dak berdoa mari bertahun-tahun tapi Allah tak kabul doa mereka. Sebab apa? Ni lah hit. Ni dia panggil hit pun ti Allah mai top rab doa kawan. Tu dia deh. Lagu tulah. Banyak perkara. Inilah orang panggil dia 2, 3 ni dah kita ni banyak perkara. La ta'kulur riba, jangan makan riba. Bolehlah. Buhtan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hei orang-orang yang sudah beriman dah, kamu jangan makan riba, jangan makan riba. Allah larang jangan makan riba. Jangan sama sekali makan riba. Orang yang makan riba ni makna fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Makna demon ni tu, seolah kata demon ni tu perih dah lah. Allah larang mereka duk kacau. Makna duk perih dah orang panggil orang ni. Jadi makna kita duk baca ayat Quran jangan makan riba. Sedangkan kita tak makan. Tadi tak ada makan pun we kat orang. Tak ada makan pun kam orang pun dia juga. Misal kita sekai. Naik koran ni kita jual beli, demon ni pergi beli kepada dengan orang num.
Dia orang nom jual pada orang ni, kita tak ada masuk campur nah. Tapi kita pin pukam orang panggil. Misuan dua yang orang panggil. Riba tu klik kita juga. Kalau mengikut kaedah borisat, orang kam ni sama dengan orang beli. Tak kena lagu berat orang kam lagi pada orang beli. Maknanya kalau kita pin pukam bagi dok biar, siapa kita juga dak biar, walaupun kita tak ada makan sekali, tak ada masuk poket kita, sekobok tak ada masuk poket, tapi nak pan ikasan ni kita kena kam dia. Maka kam dia termasuknya riba dia panggil. Itu dia. Lagu tu. Kita ada baca Quran riuh, tak ada berapa nak balik panggil balik Quran dia. Siapa dua kali le boleh puasa dak balik mari dak katakanlah. Tapi amal isi Quran kita tak ada amal. Sedangkan kita baca ya. Kita tak ada amal dak isi Quran. Tuhan kata jangan makan riba, kita makan. Jangan makan harta yatim, jangan makan. Arak pun jangan pak kita gomo. Apa nak pergi dia setara mana orang panggil. Dia ni. Orang panggil apa? Tak betul lah lagu ni. Mana mulut yang, hati yang tak boleh jadi lagu tu. Kalau kita bersaing dengan orang pun dia tubik rupa lagu ni aku dengan mu padas kat ni dah lah. Kerana aku ni harap kata mu ni betul, hati dengan buat ni betul, aku dah harap gitu. Tapi dak nyata-nyata kata mu ni hati sebasa dengan buat sebata panggil. Sebasa. Mulut yang, lepas tu buat yang orang panggil. Kolej yang orang panggil song yang. Tamu sore ni mi song yang. Kalau kita dua pada dah. Pada dah membuat ke aku ni pada dah. Aku hari tu aku sayang dengan mu sebab aku minta aku dah nak tupai mu, tapi nampak mu nak makan lagu ni pakai bolah, mana sekat ni lah kita dua orangnya. Ni lah orang panggil dia. Allah, ni dua, baru dua, ada lagi lapan lagi. Ada lapan lagi. Ni kita minta gini, kita minta puak kita ada dengar dah kata-kata orang ni dia. Cuba kita buat analisis kita panggil gapo analisis. Cuba kita muhasabahkan diri kita, cuai wicai dalam tuan rau ni. Kita cuai-cuaikan wicai dalam tubuh kita ni. Jadi kita ni masuklah kotak mana ni. Kena kedak dengan hak Ibrahim kata, kena Tuhan tak menunai hak Tuhan. Baca Quran baca saja tak ada buat. Itu dia. Nak buat gapo rat tamanum lagu ni, tulis rat tamanum je kena turutlah dalam rat tamanum. Pakai nak buat undang-undang tak turut. Undang ada tak turut. Tak ada pasal buat undang lagu tu. Itu dia nah satu dah. Yang ketiga pula Ibrahim kata, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Hei ahli Basrah, kamu ni aku duk dengarnya mu duk dakwa kata, mu duk kata syaitan ni seteru kamu. Kerana mu duk taat kepada syaitan, kerana mu duk muafakat dengan syaitan. Sedangkan mu ni mu dakwa kata syaitan ni seteru bagi kamu. Bila dia seteru bagi kamu, mu kena lianglah daripada seteru kamu, kerana mu duk turut dia. Pala itu nampak nak kena tak kita dah lah. Kita ni dakwalah kata syaitan ni orang panggil seteru kita. Pasti berapa banyak kita ada amal hak sunnah syaitan tu gapo? Banyak. Dalam telefon saja ni berapa ribu dah sunnah dia dalam ni hak kita dak tengok ni. Tu dia dek. Kita buat lolak gini pula supaya kita pergi ke mana saja kita temu hang semut. Dalam hang semut. Lepas tu dia ada kebanyakan dia ada di tepi masjid, dia ada hang semut. Masjid ada hang semut. Dalam hang semut tu pula dia ada surat khabar, dia ada surat kantungnya, surat khabarnya, berita raiwan rai gapo ada situ. Lepas tu bubuh katanya di tepi tu ada juga mari bubuh Quran dalam tu. Ni Quran nah, ni tepi ni Al-Quran, sebelah kanan ni Quran, sebelah kiri ni surat khabar. Lepas tu cuba tanya kita hak masuk beruh dalam hang semut saat ni tu gapo kita jepuk dulu, jepuk Quran dulu ke jepuk surat khabar dulu. Situ pun boleh kita kenal kata kita ni namnat kita duduk di surat khabar ke duduk di Quran. Sebab dalam Al-Quran ni orang panggil gapo? Surat khabar ni setengah-setengah orang dia panggil Quran juga Quran syaitan.
Sebab lihat surat khabar je, tengok di muka depan tu ada gapo tu. Dengan orang telanjang, dengan begitu, dengan oi cukup lengkap. Sunglah kata Quran syaitan pun. Ini daripada Allah. Quran hak al-majid, Quran ni daripada Allah. Hak ni Quran daripada syaitan. Pergi kita masalah hang semut. Mana kita jepuk dulu dua tu? Jepuk Quran hak daripada Allah ke Quran syaitan? Ni boleh kita kena kata ya dengan hati kita. Hak ni jadi kena duk baca tamadan gitu. Hak ni boleh tengok gambar. Apa gambar tu pula lain, cara lain, corak gambar muka ni sekian, muka ni tubik pula sekian, ni duk senang muka ni begitulah beginilah. Tu dia paling kurang tak pandai baca pun pandai tengok gambar. Paling kurang dia panggil tak pandai nak tengok gambar. Tu dia panggil hati kita saat ni kita cenderung kepada Quran mana dua tu. Kita bubuh kata surat khabar ni Quran syaitan, hak ni Quran Allah. Hati kita tengok. Kalaulah kita cenderung kepada Quran hak ni lagi, tinggal Quran Al-Majid ni, mana hati kita mimpi panhalah tu. Walaupun tak ada amal pak pun dia panggil mi panha, hati kita ada panha dia panggil. Lepas tu bila panha kita ia akan pergi kepada ni. Mula-mulanya orang panggil bahasa kebah tubuh kita. Akhir-akhirnya nak akad tak boleh, tangan sebelah. Akhir-akhirnya nak akad tak boleh, tangan dua belah. Akhir-akhir sampai kaki sebelah, kaki dua belah. Akhir-akhir di amal perut dia panggil. Boleh akad sikit-sikit. Akhirnya amal pat. Bila hati tu amal pat riap roy kita. Oleh yang demikian, oleh itu kita pakai banbat hati kita supaya jangan berjadi mati hati sebagaimana disebut oleh Ibrahim bin Adham saat ni. Ni masya-Allah orang panggil boleh kita update bagi perkataan bagi siapa, bagi Ibrahim bin Adham. Boleh kita update perkataan bagi Ibrahim bin Adham ni, kita mari nak fokus hati kita masing-masing. Kalau bulan ni Tuhan tak terima siap kita. Kalau bulan Ramadan Tuhan tak terima amalan kita, bulan lain siap dah kita. Sebab kalau kita perhati kita ni dia, berjuruh bulan ni banyak ni pada bulan lain. Dengan bulan Syawal ni dia tak serupa dah. Sebab bulan Syawal ni bangti kita ni tak izin dah nak puasa ni hari. Mana hati tak boleh dah. Sedangkan pada puasa sebulan kita puasa boleh. Bukan puasa saja ni, amalan sunat waktu malam pun kita amal boleh. Tapi bila masuk di bulan Syawal, mana hati kita renggang dah. Renggang kan? Jadi berasa tak boleh dah. Tengok demo tu duk makan, demo tu duk minum, demo tu duk buat moga tu moga ni, mana hati kita tak sedar, mana tak sedar puasa dah ni. Walau royak kelebihan seperti puasa 2 bulan pun tak boleh dah. Ini pun jangan juga. Sebab kalau kita pergi tengok dalam sebab-sebab orang panggil alamat Tuhan kabulkan Ramadan, alamat Tuhan terima puasa Ramadan ni, ia ada kiau juga dengan puasa ni. Sahabat Nabi kata summa atba'ahu sittan min Syawal. Boleh kita faham kata Nabi kata siapa puasa Ramadan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa puasa Ramadan sebulan, lepas tu diikuti pulaknya nehri. Apa Nabi kata lagu tu? Banyak di segi orang wicai perkataan Nabi lagu tu ni banyak. Ada setengah ulama faham kata selagi mana tak habis qada jangan puasa ni. Ada juga hak faham lagu tu. Hak faham katanya kapuh dengan puasa ni pun tak apa. Ada juga hak faham lagu tu. Tapi Nabi sebut siapa puasa Ramadan. Siapa puasa Ramadan ni sebulan dia puasa Ramadan. Jadi kalau orang uzur 7 hari, makna ada lagi 23. Kalau puasa 30. Kalau puasa 29 ada laginya 20, ada lagi 20 dia puasa 22. Mana kena qada lagi 7 hari. Campur dengan 22 7 8 9. Mana sebulan 29 kena qada lagi 7 hari. Mana hanya dia puasa 22 hari. Kalau sebulan 30 dia puasa 23. Kurang lagi 7 hari. Makna bila masuk di bulan Syawal jangan lagi puasa ni. Sebab Nabi kata siapa puasa Ramadan, pahalnya kena habis Ramadan. Selagi mana tak habis Ramadan, nak summa atba'u sittan, jangan lagi dah. Kena puasalah Ramadan dulu. Ramadan kena puasa habis, Ramadan habis dah. Habis dah tu kena ganti tu. Itulah kena ganti ni hari tu.
Sebab kita 7 hari, ganti 7 hari sebab kita tinggal 7. Golek orang tak tinggal 7 perempuan. Ganti 7 hari. Bila ganti 7 hari baru cukup Ramadan dia panggil. Baru cukup sebulan Ramadan. Sudah cukup sebulan Ramadan itulah baru summa atba'ahu sitan min Syawal. Barulah ikut ni hari pula. Ini pun ulama ada hari tu. Bahkan ulama kata kalau boleh buat lagu ni, hak ni tak ada wawih, tak ada qala, tak ada qila, tak ada orang panggil. Kalau kita boleh buat lagu ni tak ada bahasa Melayu kita faham dah. Amor dia tu ke amor molek sungguh perangai dia weh. Gana tak ada tak ada kokek. Orang kata gitu. Orang kata gitu. Tak ada kokek. Tak supaya budak tu gitu begini banyak dia panggil. Koang gitu, koang gini banyak dia ni dak. Ni makna kata kan. Kalau boleh kita puasa sebulan 23 kita puasa ataupun 22 kita ikuti pula. Lepas pada bulan Syawal, masuk lepas pada bulan Ramadan, bulan Syawal, kita puasa lah 7 hari. Lepas tu puasa ni pula. Ni lah hak orang panggil tak ada wawih. Kalau boleh kita buat, wahai sekalian wanita khususnya, orang ada dengar, kalau perempuan ada dengar dah, kalau boleh kita buat lagu tu, saya rasanya lebih comel lah. Lepas tu kita ni dah sehudah-hudah kita pun kita nak benda hak comel. Hatta kalau orang hudah pun dia nak perkara hak comel. Dia tak ada comel, dia tu diri dia pun tak ada comel, hidung dia pun tak ada nampak comel mana. Kalau kita ukur dengan orang hak comel dia banyak, comel dia nu banyak. Tapi walaupun dia tak comel, memang fitrah dia je nak pada comel, nak pada molek, nak pada comel walaupun dia tak comel. Kalau kita baik, bila kata nak kepada comel, cuba kita buat semacam mana hak royak hak comel tu. Tinggal puasa 7 hari, habis Ramadan kita raya hari ni, esok lusa tulak kita puasa qada selalu. Ni masuk dah katanya hak Tuhan kata fa iza faragta fansab. Bila sudah kerja penat pula hak lain. Fa iza faragta fansab. Bila sudah penat, bila sudah penat, bila sudah penat pula. Mana sudah pada kita puasa Ramadan sebulan, kita memenatkan diri kita pula dalam kita puasa ni pula. Situ boleh kelebihan pula. Boleh kelebihan, dia panggil bonus kita memenatkan diri dalam kerja baik lepas daripada kerja baik. Jadi kerja Ramadan ni baik, sudah pada kerja Ramadan kerja baik pula, mempenatkan diri untuk kerja baik pula. Ni boleh bonus dia panggil. Oleh itu kita seru kepada orang yang ada qada, khususnya orang perempuan yang ada qada tu, kita buat lagu tu. Hak ni orang panggil benda hak lebih, benda hak mulia, benda hak comel, tak ada nak dah. Gilah tanya siapa-siapa pun tak ada apa dah ni. Saya nak qada hak puasa ni, bukan. Saya nak qada Ramadan 7 hari, kita tanya bapa. Ikut bapa mana-mana pun. Lepas tu lepas tu saya nak puasa ni pula lah nak bapa. Ni comel sungguh. Tak ada apa ni. Ni apa panggil den sungguh ni. Tadi lepas tu baik nama duanya. Pas kalau saya nak kapuh lah bapa nak kapuh, nak puasa Ramadan, nak puasa qada, tapi nak kapuh serta sunat Syawal. Serta sunat Syawal, puasa kapuh serta sunat Syawal. Pas boleh ke tak bapa ni? Tu carilah bapa pun deh. Boleh. Dia tak boleh kena mugah hak boleh. Tapi dalam hak boleh juga, tapi hak nung lah hak lebih. Bapa kata hak ni boleh, hak ni pun boleh. Ya bunyi kenda-kenda tak ada sedar tu. Ini pun boleh, tapi hak nung lah hak lebih. Dia kata mana hak lebih? Hak puasa suku 7 hari ni lebih. Sambung pula ni hari, hak tu hak lebih sungguh. Dia kata. Itulah dia. Kita ni kita nak pada hak kualiti, kita ambil lah. Kita buatlah amal kita dalam bulan Ramadan seterus pergi sampai Syawal ni kita boleh. Sebab Syawal ni dia panggil dia dalam panas lagi. Supaya kita sudah semaya juga astagfirullah pun boleh, kita kata nak berzikir 100 pun boleh sebab ia panas. Cuba kita duduk dia nak berzikir 100, mana boleh. Kalau orang tak power sungguh tak boleh nak dia supaya ni nak berzikir 100, mana boleh. Tapi kalau kita sudah semaya dia duk panas. Ini kita dak berasak lagi, dak panas lagi, kita bubuh je start pemuda hidup masa tu.
Cuba sejuk le sebulan sejuk tu tonyoh sungguhlah nak boleh ke hidup tu pun. Hidup tu pun tu dia tak harap lagi tu, takut ni mati kot jalan. Misalnya begitulah banding-banding. Mudah-mudahan kita semua saat ni tu we dapat gapo dia panggil, we dapat hidup sungguh. Hati kita tak maulah jadi mati hati kita saat ni tu dengan sebab kita kerja 2-3 perkara hak sebut tadi ni tak mau. Dakwa kata syaitan seteru kita hidup taat kepada syaitan, baca Quran baca tak ada amal dengan Al-Quran, kena tu tak menunaikan hak dia. Hal ni panggil siang lah ni. Tu dia deh. Nak baca sekali lagi. Yang keempat kata Ibrahim, innakum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqulun, kamu dok kata muni umat Muhammad, walam ta'malu bi sunnatih, mu tak ada amal dengan sunnah dia. Banyak kita tinggal. Ni gak kalau cacat buku sunnah Nabi ni gak, banyak hak kita tinggal sunnah. Kita hidup buat perkara yang menjadi punah, tinggal sunnah sampai jadi punah kita ni banyak sangat kita ni. Ni orang panggil satu sebab juga. Sianglah kita di antara hati kita ni. Baiklah wahai pendengar sekalian, kaum ibu dan bapa sekalian, kita tak boleh gidah. Kalau kita tak membetulkan hati kita, beloklah kita. Walaupun mulut betul, walaupun kaki tangan betul, kalau hati tak betul, memang tak betul orang tu. Sebab Nabi jawab ukuran di hati. Fa in saluhat, Nabi kata, kalau hati tu molek sungguh, saluhal jasadu kulluh, moleklah semua tubuh badan dia tu molek sungguh. Kaki tangan dia molek sungguh. Kalau hati tu benar, hati tu sungguh, maknanya hati tu baik, baiklah anggota dia. Wa in fasadal jasadu kulluh, kalau hati tu punah hak lagi tu punah. Oleh yang demikian nasihat daripada Syekh kita Ibrahim bin Adham saat itu kita agaknya dihargailah. Dihargailah sebab dia kata semua saat itu semua tu molek belaka. Tu dia nah. Makna kata kita dakwa kata aku ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni umat dia, apa hak dia perintah, apa sunnah dia, kita kena buatlah. Sebesar-besar, sekecil-kecil sunnah. Dia belum pada makan garam misalnya, dia belum pada nak makan garam adalah sunnah. Tadi dia banyak sunnah hak kita dak tinggal. Tu dia awal-awal hak Aisyah katanya, awal-awal bid'ah yang berlakunya dua perkara deh. Satunya tarkul bukur ilal jumaah, yang keduanya asyaba' waqtal iftar, mana makan kenyang bid'ah masa buka puasa dan meninggalkan pagi pergi ke masjid pada hari Jumaat. Dua-dua ni yang panggil awal bid'ah yang berlaku selepas pada Nabi kita wafat. Itu dia deh. Satu, kita makan kenyang waktu berbuka puasa. Ini bid'ah, bukan sunnah lagu tu. Tengok kita dakwa wah taman ni sunat begini deh. Buka dengan wah taman ni sunnah, buka dengan air sejuk sunnah, tapi pergi kita buka tak begitu, orang panggil tak begitu. Pas jangan kenyang, Nabi murih kenyang. Nabi tak setuju dengan orang kenyang pada buka puasa. Pas kita buka kenyang, sedekah kita tahunya Nabi kata tak sih. Nabi tak mau, Nabi tak setuju dengan makan kenyang berdoa. Pas kita makan kenyang, tu orang panggil tu belago dengan dakwaan kita. Dakwaan kita mengikut sunnah, pergi buat bukan sunnah lagu tu. Mana makan terlalu kenyang. Tu dia. Pas kalau kita orang lelaki pula, waktu nak pergi di masjid hari Jumaat, bukan kita pergi pagi. Tengok kita nak pergi di masjid pergi mana hari Jumaat. Tarkul bukur ilal masjid, dia panggil, meninggalkan berpagi ke masjid. Jadi hak suruh kita pergi masjid berpagi, pas kita tak pergi pagi, orang panggil meninggalkan. Ini awal bid'ah yang timbul lepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak perkara deh. Jadi pagi ni kita rasanya cukup dulu. 2, 3, 4 perkara kita sebut saat itu kita pakat. Gini, kita kena pakatlah, kena perkongsi buat kita dak dengar dah kata-kata hari ni deh. Kita pakatnya nak buat balas mana boleh kita buat tamsang, dia panggil. Cuba kita tengok orang-orang nak jual kat kedai dia buat tamsang. Mana kita sang begitu, tubik begitu. Pas ni dia sang lagu ni, kita nak tubik lagu ni.
Nak itu baik sungguh. Kenal Tuhan, kenal dah. Baca dah Quran. Dan itu kita mengaku dah kata syaitan ni seteru. Kita kata dah kita umat Muhammad. Lepas tu kita kena titam. Hak kita dak kecek telah mana. Hak kita dak kecek kata kenal setara mana. Hak kita kata aku ni baca Quran setara mana kita buat. Hak kita dak dakwa kata syaitan ni seteru kita. Setara mana kita buat seteru dengan dia. Kita kata aku ni umat Muhammad. Setara mana kita mengikut sunnah dia. Ni. Kalau kita pergi sebalik benda raya perut tubik hak Ibrahim kata mati hati. Matat. Dia kata gitu. Mati hati kamu ni hei ahli Basrah. Dia tanya. Dia kata ya ahlal Basrah matat qulubukum fi asyrati asya. Tapi hari ni kita minta bacanya sekadar 4 kali dulu. 4 kali dulu deh. Tu dia dah. Habis lagu tu. Begitulah. Begitulah. Maknanya tu dia deh. Maknanya kita minta hari ni setakat ni dulu. Lepas tu kita nak jawab soalan. Sudah tu maknanya ada urusan sikit, gaduh sikit. Kita gunakan masa kita ni 1 jam 5 minit. Mana kita masuk tu awal 45 minit saat ni tu deh. Baik. Cuba nak tengok gapo hak demo bolong banci babo dua. Ya, banci ni duduk di depan dah. Nah kepada hajjah hajjah gapo tu landing gitu. Kepada hajjah landing ni kalau ingin nak memasukkan apa dia panggil jariah untuk masjid, maka klik pada muka depan nacolak hak depan kita tu, lepas tu tekan di du pemtem dia tu beg mari di bawah tu ada dengan nombor akaun tanakan. Nombor bank dia di bawah tu. Tu dia ada 005 dia lacak bahasa Thai pula dah. Jadi tengok situlah nampak demo ni ada dah masuk dah ni. Semenjak daripada semalam lagi pukul 2 semalam lagi ada saudara-saudari kita dia amalkan duit tak tahu kata siapa. Alhamdulillah. Sayanya nak berdoa ya. Saya nanti berdoa semoganya Allah balas kepada ibu bapa saudara-saudari yang ada duit mari duit kita tak tahu siapa tu, mintalah Allah membalas di atas kebersihan mereka. Tengok duka 2 malam tu kita tak ada jaga molek lagi tu dia mau duit masuk dah. Jadi makna katanya itu adalah keikhlasan bagi orang-orang yang memberi, tidak tahu melainkannya Allah. Bila tidak tahu melainkannya Allah, serah kepada Allah yang membalaskan. Tapi dah kita maklum balasan bagi orang yang sedekah saat itu ialah syurga. Balasan bagi orang sedekahnya boleh terima, boleh duduk di bawah bayi arah di akhirat nanti deh. Insya-Allah kita niat molek aku beri sebanyak ni orang panggil kerana Allah. Mudah-mudahan kalau Tuhan nak marah pada aku pun ya Allah mempadailah mutulun padailah boleh. Jadi Nabi kata sedekah sir ni sedekah dia mau beri sir ni orang panggil boleh memadamkan ghadab murka Allah, boleh memadamkan kemerkaan Allah. Allah mereka boleh memadaikan. Tu dia deh. Supaya kita tengok orang-orang dia murih-murih dia kaya kad pun prayut kalau orang kan. Boleh kita hola juga nya ada apa. Tu boleh kita buat perbandingan. Katanya sedekah saat itu boleh memadamkan ghadab. Apa dia ghadab? Murka Allah. Bila Tuhan marah, ia tak boleh dah kita ni dia panggil apa? Munasabah. Kalau Tuhan murih kita pun munasabah sebab kita ni banyak salah, okey. Kita tenang kita buat perkara yang Tuhan murih ni banyak kita. Lepas tu kita nak jiruh dengan gapo supaya jadi padailah. Jiruh dengan sedekah. Sedekah sid ni Nabi kata boleh memadam ia akan ghadab Rabb tabaraka wa taala. Tu dia lah deh. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada Nasri yang buat turun nama-nama akaun gapo tu dia senantiasa salah seorang daripada orang khidmat kepada sayanya Tuan Nasri dia buat turun semua. Kalau boleh buat turun pula buat turun Nasri sebab ada dia mau tengok dah. Tapi kalau pergi pada colak tu
pergi pada coh asal tu klik situ tak ada apa. Dia ada cerak situ. Tekan di du pemtem tu tengok situ. Alhamdulillah. Ni pun ada mau doa mari dah. Alhamdulillah. Ya deh. Tu dia deh. Molek tu deh. Nak tengok sini nak tengok dulu. Tapi jangan hantar setika deh. Kemungkinan ni ada hantar saat itu dia baru masuk. Kita suka baik gitulah. Dia baru masuk, dia baru tahu je. Tu dia deh, bila dia baru tahu saat itu, dia tak tahu kata biar dalam hang kita ni tak say kepada setika hak 2 3 4 hak dia buh tu deh, rupa tangan, rupa gapo huacai, rupa tangan 2, rupa tangan dia tepuk gapo tu, semua tu saya tak say. Tak sah bubuh lah, tak sah hantar marilah. Tapi kemungkinan ni hak dah hantar mari tu dia baru masuk. Dia bukit orang hak tular belakang ada masuk ratus-ratus orang ni. Dia banyak juga orang hak tak tahu kod Rabbiam. Tu dia dia. Kemungkinan dia biasa dah hantar orang lain juga bos apa lecang kita ni. Oh ya tu hantar juga. Tak ambuh. Maknanya tolong-tolong sebar, tolong-tolong sapanya tak si. Mana 2 3 4 tapi nak buai tak leh. Itu panahnya. Kita nak buai tangi dia huacai ke pun nak buai tak leh. Jadi lekat situ. Oleh itu nasihat kepada orang yang ada masuk dah saat itu tak usah hantarlah rupa tangan, rupa gapo panggil sembah gapo tu dia tak usah. Nak hantar ni sekadar dia sekadar gapo, sekadar soalan aja. Noh tu je sebab itu menjadi manfaat. Kalau hantar assalamualaikum tak apa, hantar banyak tak apa tu. Allahumma salli ala Muhammad tu banyak tak apa. Setika tak si. Tapi makna dak royak tu banyak kali dah. Dah hantar juga tu maknanya kemungkinan orang tu dia baru masuk. Dia baru masuk ataupun kita katanya budak-budak. Budak duk main telefon tu gak. Dia tekan mari. Boleh jadi gitu. Begitulah mana kita sebagai waliul amri, sebagai pukrang dia tu tolong-tolong royak dia jangan dak tekan hak tu. Tu dia nah. Terima kasih banyak tu. Ada muhatta mari assalamualaikum, kita pun jawablah dengan katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu alhamdulillah. Sekarang lah ni saudara kita ada on duit mari tu. Saya ucap jutaan terima kasih kepada Allah yang taufik kepada hamba-Nya yang boleh kerja baik di bulan yang baik, di saat yang baik, di kong sutai yang lebih baik. Dalam bulan Ramadan, boleh kata bulan inilah bulan Ramadan yang lebih kong yang sutai hak lebih sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata amal ni sudya di khawatim. Tepat menentu di hujung ni lah. Sebab tu kita doakanlah dengan doa-doa yang pandai-pandai. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Doa pandai-pandai. Minta Tuhan pelepah berdekalah kita semua daripada api neraka. Sebabnya kalau kita ada harta sebanyak mana pun kalau kita tu tak ada tak ada, mana tak ada senara dalam syirik dalam nama baik, tak baik dah kita. Orang panggil malang dah kita. Tapi walaupun kita kata kita ni bukan orang ada sangat, orang po gitu je, bukan orang ada dah kan. Banding dengan orang ada, kita ni tak ada lah maknanya. Tapi kita nak jaga benda ni, benda sedekah, benda iman Islam kita jaga gapo semua sekali itu. Walaupun kita tak ada banyak, tapi kita boleh buat dengan sekadar kita dibilai kata banyak juga nisbah dengan kita. Sebab balasan di sisi Tuhan ni bukan sikit semacam mana kita suka. Kita suka kata sikit tapi balasan Tuhannya banyak. Itu dia deh. Lepas tu kita tengok soalan lah. Dia soalan saat ni tu mimel lah banyak. Itu dia banyak. Tak ada dah nak pergi habis. Kemarin pun banyak, kemarin dulu pun banyak. Itu dia dah. Dia tanyanya rau sai siapa pen najis chin pen roi pasawa an al-Quran dai mai. Itu dia deh. Ni pun jadi satu je ni deh. Jadi satu dah lah. Satu kan maknanya kita duk pakai kain tu suci, bukan kain tu najis. Kain tu suci tapi kain tu kena najis, dia panggil mutanajjis. We faham deh. Supaya kita kata basuh najis suci ke tak basuh najis? Tak suci basuh najis.
Basuh najis cerak tak suci, dia kena basuh mutanajjis. Baru suci. Kalau basuh najis memang tak suci sebab dia najis. Sebab tu kita nak basuh najis, kita kena buai najis dulu. Kita kena buai, ambil kon ke apa, waktu bek tokor dia dulu. Jangan dia basuh rutah najis itu, dia panggil salah kita. Salah dalam basuh dia panggil. Maknanya wasiyabaka fatahhir, dan kainmu hai Muhammad mu kena menyuci, bukan menyuci najis, menyuci kain yang kena najis. Waktu pun dia kena mengaji bab menyuci ni pun. Kalau kita tak pandai guna, tak pandai buat, dia bazir air. Jadi kain kita kena najis toko air dia lekat situ. Lepas tu kita ambil air jiruh tah toko tu, dia kena tah lain pula. Jadi nak buat lagu mana? Kita kena buai najis dulu. Kita ambil najis, buai najis, lepas dulu. Ada asal bekas dia tu. Tu dia. Bila kata bekas dia, ni lah orang panggil basuh bekas. Basuh bekas najis, bukan basuh najis. Ni nak peralu dalam hak kita dok kecek kata basuh najis tu bukan makna basuh najis. Sebab najis ni kita nak basuh tak boleh moga dia najis. Basuh ni tujuan nak suci. Okey, tujuan kita nak suci. Sebab tu kita basuh. Sebab dia kaedah ulama dak sebut ke apa? Ulama dak sebut kata kan nak basuh dia kena dengan benda suci, barulah benda nu hak kena najis nu ia suci. Kalau kita basuh dengan benda cemar, dengan benda najis, ambil air kecing gidak basuh berak, mana boleh lagu tu. Jadi ada ambil air kecing buat basuh berak. Jadi belik lagu tu. Ambil tu. Nabi Sufyan Sauri dia kata, kita nampaklah dia kata tu deh. Sufyan Sauri kata, dia kata wasaubu la yathuru illa bil ma'i tahir. Kain dia tak suci lah mereka dengan air yang suci. Tu dia. Kalau kita baca gini pun tak apa, wasaubu la yutahharu, tak dimenyucikan kain yang kena najis tu illa bil ma'i tahir. Tu dia, mereka dengan air yang suci. Dosa begitu juga tak disuci mereka dengan halal. Kalau kita gidak makan benda haram, kau berat, kau tak suci. Nak menyuci dengan benda suci. Kalau kita pergi menyuci dengan benda najis, tak suci benda hak cemar. Itu dia deh. Mana tak jadi suci melainkan dengan air yang suci. Dosa pun tak bersih melainkan dengan halal. Ni kaedah yang diberi oleh Sufyan Sauri. Sebab itu dia tak boleh anfaqal haram fi ta'atillah, tak boleh. Kaman tahhara sauba bil baul. Dia kata, wal baul la yutahharu illa bil ma'i tahhir. Tak disuci melainkan dengan air yang bersih. Begitu juga dosa kita tak dimenyuci melainkan dengan halal, dengan benda halal. Nak menyuci dosa dengan benda halal. Ni kata Sufyan Sauri. Baik, tiba-tiba dia katanya kita pakai kain kena najis. Saipa peran najis, mana kena najis. Chain peran rai pasawak. Olik kita ni ya ada gak ngerti sudah pada kita qada hajat kecing dekat ya cerik tubik pula. Artinya hak Nabi dia hak Nabi dia dengar dalam kubur duk kena seksa gapo saat ni tu ni dah lah ni. Jadi makna Nabi lalu kok kubur tu ada bunyi kena ada azab dalam kubur ni. Dua kubur ni masih duk kena tipu azab. Nabi kata hak ni Nabi tahu siapa sebabnya dia panggil. Ni orang panggil benda gaib yang Tuhan beritahu ke dia. Demon ni duk kena azab, demon lain tak tahu. Demon ni duk kena azab, orang lain tak tahu, tapi Nabi tahu. So, lepas tu Nabi tahu siapa ke headphone dia tu sebab apa dia kena azab. Siapa Nabi boleh cicing demon ni kena azab, bukunya kecing tak ada istibra'. Demon ni kena azab, bukunya gidak namimah, gidak pelago orang. Buku demon ni ceritanya dek pelago orang semasa dia hidup hari itu. Demon ni kecing berak kecing dia tak ada istibra'. Makna dua ni salah orang panggil. Bila dua ni salah, sekarang dek kena azab. Dalam hadis tu sutil boleh kita waktu baik mari banyak karo. Satunya nilah menunjuk kata seksa kubur ni benar sungguh. Bila seksa kubur ni benar dengan autonomat, nikmat kubur pun benar juga. Bila seksa kubur tu benar, nikmat kubur pun benar juga.
Jadi hak Nabi kita dengar azab. Bila dengar azab, kena hak Nabi kata hufrah min hufarinnat, raudah min riyadil jannah. Bagi panggil. Kubur ni satu lubang daripada lubang neraka. Satu kubur ni juga satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Mana dengan atromat kita reti lek kebun. Bila reti lek ni, reti lek ni. Bagi panggil. Maka jadi leret sikit sebab nak jadi masuk lok ni. Lalu tu dia mari tanyanya, Chin peran pesawat dah. Lepas tu nak tanya Al-Quran dah mai. Tu dia nak baca Quran boleh ke tak? Jadi kita tak ada najis, kita ni ada air semaya. Kita ni ada air semaya ataupun kita tak ada air semaya tapi nak baca Quran. Kaedah asal baca Al-Quran tidak syarat ada air semaya. Supaya kita kata kita ingat Quran, kita nak baca Quran semacam kita ada puasa misal kita ingat Quran. Kita ingat surah Yasin, kita ingat Tabah, kita ingat Waqiah. Kalau tak ingat hak lain pun ya Fatihah kita ingat dah. Tak ingat hak lain pun. Orang panggil qul huwallah kita ingat dah. Jadi kita nak baca qul hu tubuh kita suci tapi kita pergi pakai kain kena najis. Orang panggil. Makna kain tu suci kena najis. Dia panggil mutanajjis kain kita tu. Adapun kita tak ada najis pun. Tu dia deh. Lalu tu, lepas tu timbul soalannya, kita nak baca Quran boleh ke tak? Tangti kita pakai kain kena najis. Tu bit soalan mari dah. Jawabnya deh, betul baca Quran, ya tak ada apalah. Tak ada gapo lah, cumanya ulama kata la yanbaghi 'alal insan an yubqiya 'ala jasadihi sauban fihi najasatun. Ulama kata itu dia. Jadi tak segia. Gitu malah tak segia lah, tak comel lah di atas manusia saat itu hidup mengekal di atas tubuhnya kan ia ada padanya najis. Ini putus tilik kepada baca Quran tak baca Quran pun. Mana semolek saya gia semolek secomelnya janganlah kita pergi pakai kain yang kain kena najis. Ya kain kena najis, jangan pakai. Ini putus tilik. Sama ada pakai saja, pakai nak baca Quran, pakai nak selawat, pakai nak gapo, jangan pakai. Saya gia jangan, dia kata an yubqi ala jasadi sauban fihi najasatun. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun dia bukan dia ambil satu budak ke. Dia ambil satu budak budak dia tak ada makan apa lagi lah selain pada susunya. Dia ambil budak dia penduduk atas riba dia nya, pas budak tu kecing. Tu makna budak tu kecing atas riba dia saat ni tu deh. Ala hijrin Nabi tu, pas Nabi pun jadi tak ada lok dak lah pakai suruh orang tu ambil air, maka dia meretak mana badara bi izalatin najasah. Panadajahu. Nabi ambil air retak. Ni boleh kita reti satu masalahnya, bila budak yang tidak makan apa-apa lagi selain pada susunya, bila lagi kecil tas kita dia panggil najis mukhaffafah. Nabi pun ambil air letak gitu ya. Tak dia bersungguh supaya pok mok dia dak lah. Jadi nak tepat dok naknya Nabi ni segera badara bi izalatin najasah. Nabi kita segera dengan menghilangkan najis. Sebab air kecil dia najis, walaupun mukhaffafah dia panggil najis. Nabi kita cepat-cepat menghilangkan najis yang ada di kain dia tu. Tepat duk nak lagu mana? Tepat ulama kita fahamnya, inilah makna kata tak segia, tak secomel, tak begitu comel. Kalau kita kain kena najis, pas kita kutip hidup pakar tu tak comel. Sama ada nak baca Quran tak baca Quran tu putus tilik. Bahkan kita kata kalau nak baca Quran lebih lagi ya kena kita paten. Masa kita tak ada nak baca Quran pun saya gia jangan pakai hak kena najis. Apa tak kita nak baca Quran? Tapi nak royak kata dia mau tanya boleh ke tak baca Quran? Mana baca tu boleh. Baca tu boleh, hadap keceknya pakai kain kena najis tu boleh ke tak boleh? Segianya janganlah. Sebab Nabi bila kena perut dia pakai panggil air mari dia retak. Pasal nak royak banyak perkara tu. Nak royak kata ni najis ni merupakan ulama kita faham kata najis mukhaffafah ni bila kita nak menyuci dia memada dengan retak ya. Walaupun tak ada kena dek jiruh, tak ada kena dek sungguh semacam mana air kecil hak tua dah ni, tak gitu. Mana pada dengan retak saja gitu.
boleh kita ambil hukum lagu tu, boleh reti sehukum situ. Yang keduanya, boleh kita faham kata Nabi ni badara bi izalatin najasah. Maknanya dia segerakan pada menghilangkan najis. Lalu tu wa hakaza, ulama kata yang bagi lil insan idza tanajjasa saubuh au sirwaluhu au firashuh an yubadira bi ghuslin najasah tu dia. Mana suruh kita cepat-cepat menghilangkan akan najis, menghilangkan mutanajis yang ada di kain kita saat itu. Tu dia dia. Kok ni pula fa in qaddara annal insan lam yatayassad lahu an yaghsila najasah wa sara ala saubihi najasah falahu an yaqra al-Quran. Tak apa ya kata. Kalau sekiranya kata payah kita nak menyuci ke, lepas tu nak baca Quran juga. Boleh nak baca tu boleh. Tu dia. Sama ada kita nak setuh mushaf ataupun tidak ada setuh mushaf. Kayak misalnya nak pergi Quran ke, nak baca dalam an qalbihi ke, tak ada apa-apa. Kullu zalika sawaun aila yadur. Maknanya tak memberi mudarat. Mana nak baca tu tak apa. Nak royak kata tak apa tu dia. Inilah kalau tengok letih lah dia. Letih nak wipah hak demo tanya tu. Hak demo tanya tu kadang-kadang dia panggil mari san gitu. Mari back kerat tu. Pas kita ni nak jawab, pas kita jawab ke demo hak menanya ya pahal dah. Pas demo hak ratus-ratus lagi tu nama gi silap pahal gi begitu gi begini pula kan. Tu kena ada cicang tilatan tu supaya tak jadi sabsun orang mendengar. Ya tak boleh. Ya hukum haram di atas orang pandai mengeluarkan masalah supaya jadi sabsun syibah bagi orang yang mendengar, itu hukum tak dibenarkan. Jangan bukan ahli jangan dia suruh. Kalau bukan pandai, kalau bukan ahli bagi ilmi, jangan dia suruh. Jadi semabur orang mendengar, sabsun orang mendengar tak boleh. Balik kita kena menerang supaya Allah beri terang. Kita menerang. Menerang sekadar menerang, tapi memberi terang adalah Allah orang panggil. Oleh itu tak ada menjadi masalah lah. Ada yang mau tanyanya, boleh ke tidak nak baca Quran sedangkan ada di atas kain kita ni najis. Maknanya boleh nak bacanya. Dan leha boleh saat itu tak segialah. Kita hidup kerah hingga sapanya kain kita tak ada menyuci daripada mutanajis yang ada di kain kita saat itu. Terima kasih. Terima kasih daripada soalan kita. Dia tak ada royak di mana tu deh. Baik. Ko wali tang trosakกับทางจดหมายอันไหนดี jadi kalau tengok hak asalnya judmai itu hak asal. Ia tulis surat ia hatta praisani ke apa ke. Nah tu hak asal. Mana kita maksud kita nak tulis saat ni tu kita kena belapa. Belapa aku wali, aku ni nama sekian bin sekian, wali bagi si pulanah binti pulanah. Maknanya si aku ni wali bagi si pulan, misal pulanah. Aku wakil kepada tuan imam nama sekian duduk di sana. Tu dia deh. Duduk di sana. Lepas tu aku wakil menikah anak aku nama sekian, menikah dengan lelaki nama sekian. Tu mana kita tulis ni hak asal ya panggil. Lepas tu nak tanya kata dia tanyanya an-naidi. Kalau mengikut kata di itu ya hak asal, dia tak ada wawih, dia tak ada syibhat ke apa dah. Tapi kita naik 6 ginilah, maknanya kita wakil dengan surat, kita tulis surat, lah ni ada kuam lagi. Yalah ni bukan balik nak jadi semabur tu, dia panggil payah juga sebab dia panggil apa Facebook kita nama sekian, Messenger kita nama sekian, pas kita tak dinaca pun jadi sekian, pas dia pakai video call padahal ni ni aku ni lah ni mau kenal tak kenal apa mu duduk dana aku duduk bukit ni payah ni covid nak kelik ni payah ni dia mau duduk sekat jalan ke apa ni. Itulah anak-anak dia nak menikah lah ni esok tak email ni tak email ni tak email ni tak email nama apa hak kenal dah tak email berita kenal dah. Lepas tu buka video call tu hatta kuam tu mari
ataupun hatta dalam messenger ke line ke mari, aku sebut namanya gini wakil kepada tuan imam gini untuk mengkahwinkan anakku gini dengan orang tu gini dengan gini sebut semua situ. Ya wakil hatta perut mari, kita pun orang jadi email pun aku terimalah. Hatta suara lagi ataupun pakai video call tu mana dengar dia pun dengar, kita pun dengar, tulis pun kita tulis, dengar pun kita dengar suara dia tu. Lepas tu dia wakil melalui telefon mari pula. Email ya aku wakil kepada tuan imam menikah anak saya gini dengan orang tu dengan harga dengan mas kahwinnya sekian, ya aku terimalah. Kita nak buat lagu tu. Kita buat jadi dua side selalu. Satunya kita wakil dengan melalui tulis. Yang kedua kita wakil dengan melalui telefon. Tulis gidah kita berat dah tu pula. Saya wakil pada imam nikah anak saya, ya saya terimalah. Sebut habislah tu, saya wakil kepada imam nikah anak saya, nama sikit. Lepas tu dengan si fulan, namanya fulan tu dia. Dengan mas kahwin, dengan mahar kahwinnya sikit. Email ni pun jawab aku terimalah. Tu dia deh, tak ada apa, cukup. Tu dia, tak ada payah deh. Yo, habis takat tu dia deh. Saya kena hundur dulu oleh karenanya deh hari ni ada berapa yang panggil ada urusan lah. Jadi nanti saya akan jawab soalan kepada saudara-saudari deh yang soal saat ni tu. Baik dah. Tu dia deh. Babo tarau berica kelangwan kelangkeun penkeun Lailatul Qadar lah. Lau cedera. Ya. Kalau kita pergi, kalulah kita katanya tahu kata malam ni malam Lailatul Qadar, so kita banyakkan berica mana gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oh ni daben pen apa dia panggil pen sip maknanya. Kalau tahu lagu tu dia deh. Gini. Kita beri amar gini. Maknanya kalau kita tahu kata malam ni Lailatul Qadar. Kalau Tuhan beritahu, ya tak ada salah. Nabi pun tak ada lari sebab Aisyah tanya, ya Rasulullah, sekiranya didapati kata malam ni Lailatul Qadar, saya ni bertemu dengan alamat sekian, saya nak baca gapo? Nabi tak ada partisip betul tanya. Nabi beri doa kepada Siti Aisyah dia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi kita beri hak tu. Ni pun kepada saudara kita yang tanya saat ni tu, tak semut kata gi berlaku malak. Kalau kita kata gi berlaku malak, gi khabar siang hari pula. Siang hari pun disuruh kita bersungguh dalam ibadah kita. Maka setengah daripada ibadah selain pada semaya puasa, sedekah. Selain daripada semaya puasa, bericap. Dia panggil satu ibadah maliyah dia panggil. Disuruh kita bersungguh-sungguh pula. Walaupun malak tu kita tak ada. Kita gi khabar siang hari masalah. Disuruh kita bersungguh. Tu dia deh. Lagu tu lah. Allah, Masya Allah deh. Nama apa Facebook dia ni Tata deh, wanita gitu. Tata wanita, ya begitulah. Mana disuruh kita bersungguhkan pada malam tu hingga sampai besok hari pun bersungguh juga, selain pada semaya, selain pada berzikir, selain pada apa saja, disuruh kita bersungguh-sungguh lagi. Sebab kita lun betul kata khairum min alfi syahrin, 80 3 tahun 4 bulan, pokok lebih pada tu lagi. Ya terima kasih banyak deh. Sekarang ni saudara kita ada duit masuk, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada saudara-saudari. Semoga Allah membalas jaksa budi dengan jannatul firdaus, syurga di sana, dan apalah kesalahan di sini. Semoga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sihat, dengan hati yang bersih, dengan amalan yang bersih. Moga-moga menjadi berapa dia panggil muhur, menjadi berapa dia panggil isi kahwin bagi bidadari dan juga syurga kita di akhirat nanti. Inilah sebagai rumah kita yang asal, rumah kita yang asli adalah syurga, bukan hanya di sini.
Bukan hanya di sini. Di sini sekadar kita cari bekal untuk perhormat sana. Bila kita nak kelik sana, memanglah kita kena bekal. Oleh itu bersama-samalah kita bekal di bulan yang mulia. Kita membanyakkanlah bekal kita, termasuknya zikir, Al-Quran, apa dak sebut tadi itu. Kita cuba membanyaklah. Bagi siapa yang agak-agak takut tak habis, cuba kita habis satu kali khotam pun tak apa dah di bulan yang mulia ini. Ya, untuk pagi yang mulia ini saya minta undur diri dulu dengan katanya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wan najatu minan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.